Maksudnya, sumpah itu bukan isu politik, tetapi isu jenayah. Dalam Islam, seperti mana dikupas oleh Syekh Qardawi, Syekh Taha Jabir Al-Alwani, Datuk Khairul Sani, Tuan Guru Ning Abdul Aziz, mengatakan kes ada pertuduhan jenayah mesti dijawab dengan bukti yang dikemukakan. Okey, itu keterangan dia. Sumpah ini hanya cadangan Putera UMNO. Yang patut belajar baca Fatihah bagi betul sebelum. Ini bukan soal politik. Sebab tu saya tanya apa motif saudara menanyakan. Kalau orang kena bincang soal politik atau budaya Melayu, kita sumpah demi angin dan lautan dan jembalang. Saya bersumpah. Tapi kalau tak sebut guna nama Allah, it's a religious issue. Don't politicize the issue. Sila bersumpah kepada orang yang dituduh. Sebut, kita nak dengar. Wallahi, wabillahi, watallahi, saya tidak melakukannya. Jika sekiranya tak padan semua tak perhati, kita main mubahalah dah. Seorang kata, jika dia tidak melakukan kepada saya, maka laknat Allah lah ke atas saya. Seorang nak kata, jika saya melakukan hal itu ke atasnya, maka laknat Allah lah ke atas saya. Lepas pada tu kita senang tutup buku tu saya cakap dah abang ni. Setuju tuan? Kita tengok siapa berani, siapa yang menuduh orang, siapa yang berkonspirasi, apa yang apa, mai benda ni kita serah Allah Ta'ala. Lepas tu kita tak mau cakap, kita tak ada bukti benar. Tapi kita tak mau bagi rakyat ni duduk berkelahi, hang tumbuk aku tumbuk hang, orang lain duduk lawan dekat tanah. Serah pada Allah Ta'ala. Mungkin ada orang komplain, apa buat cadangan tu? Tak, cadangan ni tak memburukkan siapa. Cadangan ni kedua-dua belah pihak adil. Hang mungkin orang kata satu pihak, orang kata orang ni upah kau ni, orang ni tuduh ni, orang ni bayar pada kau ni, orang semua ada, tak apa. Hang mai buat benda dia kata, kita nak dengar. Kau ni kata dia tak buat sama sekali, dia tak buat, dia semua ya. Okey, hang kata kita nak dengar. Lepas kata, kita suruh semua rakyat senang. Boleh serah urusan ni kepada Allah Ta'ala. Kata adil Tuhan. Ha? Ini saya wartawan nak tanya saya sangat ni, habis saya bang. Cadangan ada. Dan bukan urusan politik. Ini bukan urusan main-mainan. Ini urusan yang ditentukan dalam syarak, mengikut kaedah syarak, dan mesti dinasihat oleh ulama-ulama yang berwibawa. Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang berkeras sumpah dibuat Muhammad Saiful itu bertujuan menjatuhkan maruah dan kerjaya politik suaminya. Bahkan katanya kalau kita ikut hukum syar'i, tidak ada sumpah dalam hukum syar'i, hanya dalam kes suami isteri yang menuduh antara satu sama lain. Mubahlah ni bab yang ada dalam Quran. فَإِنْ حَاجَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Tak apalah you kata tak perlu, tak apa, yang siapa tak mahu tak apa. Ini pandangan yang berbeza-beza, ini demokrasi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, salam hormat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudari yang dikasihi, saya Badrul Amin bin Bahrun dengan ini menegaskan bahawa sumpah Saiful tidak menurut cara Islam. Mereka yang terlibat dengan sumpah itu adalah pembohong dan munafik. Tuduhan liwat adalah fitnah jahat.
pemecah belah masyarakat. Saudara-saudari sekalian, merujuk kepada pandangan ulama besar dunia, antaranya Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dan Profesor Dr. Taha Jabir Al-Alwani, liwat ada termasuk dalam kes hudud. Dan kaedah perundangan menurut Islam dalam kes hudud bukanlah dengan bersumpah, tetapi yang menuduh hendaklah membawa 4 orang saksi. Dan jika gagal, maka yang menuduh itu dihukum bersalah kerana melakukan qazaf, yakni menuduh tanpa saksi, dan hukumannya adalah 80 kali sebatan. Tuduhan pengataan palsu, false allegation terhadap seseorang, satu kesalahan yang boleh dihukum penjara 3 tahun, denda 5,000 atau kedua-duanya sekali. Qazaf ini adalah satu kesalahan hudud di dalam Islam, di mana kalau pelaksanaan undang-undang Islam 80 sebatan kepada orang yang menuduh membuat kenyataan palsu ini kalau dia tidak dapat membuktikan dengan 4 orang saksi lelaki. Di dalam undang-undang Kalau kita kata cerita dalam pemerintahan Islam, wanita yang dirogol hendaklah mendatangkan 4 orang saksi. Jika tidak, kita sebat 80 rotan dah belakangnya. Itukah keadilan Islam? Saya bukan tuduh orang, tapi saya bukan kata nak suruh kes ni sabit. Saya kata kaedah you bahas tu salah. Kes ni mungkin bohong, mungkin ya itu bohong pun boleh jadi, tetapi jangan you bahas daripada kaedah itu. Kaedahnya sekarang masalah seorang mendakwa dia jadi mangsa dengan berbeza dengan seseorang menuduh orang lain tanpa ada kaitan dengan diri dia. Kita boleh bersabar apabila orang berzina. Mungkin kita boleh nasihat dia, mungkin kita tutup kes tu kerana kita nak menyembunyikan keaiban dia. Kita mungkin sabar dia terkaki zina. Tapi kita tak boleh sabar kalau isteri kita zina. Maka Quran bagi kelonggaran untuk kes ini. Kita tak boleh sabar kalau diri kita dirogol. Dah rogol pun nasib aku tak dapat orang saksi, relax. Kita tak boleh sabar. Untuk itu, maka kes ini berbeza. Dia boleh menggunakan qarinah, pembuktian yang lain. Pembuktian yang lain. Macam kes Nabi Yusuf. In kana qamisuhu qudda min duburin. Jika bajunya terkoyak daripada belakang, apa? Fasadaqat wa hiya minal kadhibin. Nabi Yusuf benar, perempuan tu bohong. Dia yang goda Nabi Yusuf. Ini berbeza kes ni. 4 orang saksi dan kes yang lain. Saya bayangkan, saya bukan apa, saya bukan apa. Kes itu saya tak mau masuk campur, tapi kaedah ni salah. Saya takut orang bukan Islam kata, dalam Islam satu orang kena rogol kena bawa 4 orang saksi. Susah. Bermaharaja ni lah rogol. Kau jangan ngadu, kau seorang. Dah lah kau kena rogol, kau kena 80 rotan. Jaga. Setelah saya rujuk dengan para ulama dalam negara dan luar negara, semalam ada wartawan kecil upahan tanya saya diminta oleh ulama jangan jawab lagi sehingga kami bagikan pandangan terang. Saya tahan. Apa disebut dalam akhbar? Anwar tak berani sumpah. Anwar tak nak jawab pasal sumpah. Isteri kita kata kita, orang kata abang ni ada hubungan dengan perempuan lain. Mak kau jangan dengar cerita. Tapi ramai orang cakap abang, dia orang bohong. Kalau betul abang sumpah kata tak ada. Aku bukan tak mau sumpah mah, tapi ustaz nasihat aku jangan sumpah. Come on lah. Kau dengan mah je sumpah lah. Cuba kau kata wallahi wa billahi wa tallahi abang tak buat. Abang ni ustaz kata tak boleh sebut. Kalau abang sebut salah, mah kena datangkan bukti dulu.